Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak saya, Lima Ehsan, Lima Falah? Dah lama tak jumpa. Okey, harap semuanya sihat-sihat bersama keluarga masing-masing. Okey, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dengan tajuk baru bab 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Okey, dah ready ke? Harap semuanya dah bersedia. Okey, dengan buku teks masing-masing. So, dalam buku teks tu kamu boleh rujuk buka muka surat 48. Tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah subtopik 2.1 iaitu gizi seimbang dan nilai kalori. So, dari kita tengok dari buku teks tu dari muka surat 48 hingga 55. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar 3 perkara ni yang saya tulis sebagai refleksi kendiri. Ketiga, kita akan tengok satu persatu nanti. Okey, yang pertama kita kena tahu apa maksud gizi seimbang. Okey, tengok. Gizi seimbang ni maksud dia ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan dan diambil dalam kuantiti yang betul. Maksud dia mengandungi semua kelas makanan yang diambil dalam kuantiti yang betul. Kelas makanan. Ingat lagi tak? Ada berapa kelas makanan? Okey, 7 semua sekali kelas makanan. Dan sebut sekali bersama dengan saya. Apa dia 7 kelas makanan tu? Yang pertama, okey, kalau kita makan nasi itu kelas karbohidrat. Okey, yang kedua kita makan ayam, kelas protein. Yang ketiga kita goreng ayam. Dalam tu ada lemak. Okey, yang keempat makan sayur-sayuran. Ada vitamin. Kelas keempat vitamin. Okey, yang kelima makan buah-buahan, ada mineral. Okey, yang kelima mineral. Yang keenam pelawas. Makan sayur ada pelawas untuk mengelakkan daripada sembelit. Dan yang ketujuh ada air. Boleh minum air kosong tu ataupun cukup juga kalau kita tambah dengan air yang ada dalam buah-buahan. Okey, apa dia gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan dan diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang betul. Okey, tadi kita dah tengok gizi seimbang. Kalau kita tak seimbang pemakanan kita, dia boleh menyebabkan masalah kepada diri kita. Okey, kita tengok kat sini. Satu masalah tu kita panggil malnutrisi. Antara masalah yang kita akan alami nama dia malnutrisi. Apa dia malnutrisi? Malnutrisi ni ialah kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan. Okey, malnutrisi boleh ingat kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan. Okey, gambar kat sini kalau tengok dalam buku teks ataupun ni boleh tengok dekat slide ni. Yang pertama penyakit goiter. Goiter ni kalau kita tengok gambar ni adalah pembekakan pada kelenjar tiroid kita. Dekat tengkuk tu ada kelenjar endokrin, nama dia tiroid. Bengkak tu kita panggil goiter. Kenapa jadi macam ni? Kerana kurangnya mineral iaitu iodin. Okey, mineral iodin ni boleh didapati dengan memakan makanan laut. Okey, penyakit yang kedua yang B ni kita tengok pula scurvy. Okey, scurvy ni ialah gusi dia mudah berdarah. Okey, yang ni kenapa? Disebabkan oleh kurang vitamin C. Macam mana kita nak makan vitamin C? Okey, boleh beli suplemen tu pun boleh. Dan juga biasanya daripada buah-buahan lah. Buah-buahan yang masam-masam sedikit tu. Apple,
jambu batu. Tu banyak vitamin C. Okey, penyakit yang ketiga ni nama dia marasmus. Okey, marasmus ni disebabkan oleh kurang kalori dan juga protein. Yang utama dia protein. Kurang kalori ni maksudnya semua kelas makanan pun dia tak cukup lah. Okey. Kalau kita nak kenal macam mana marasmus ni kita tengok simptom dia perut buncit, lepas tu kurus dan juga bahagian sendi dia ni macam bengkak. Dan kalau kita tengok dekat muka budak ni, muka dia kita panggil monkey look. Monkey. Tahu monkey kan? Monkey tu macam kelihatan macam monyet sikit. Tu marasmus. Okey, penyakit seterusnya ialah kwashiorkor. Kwashiorkor ni dia kurang protein. Okey, marasmus dengan kwashiorkor sama dia, kita tengok perut dia buncit. So budak yang kurang protein ni kita kenal dia perut buncit. Tapi kalau kwashiorkor tengok badan dia berisi lah, tak sama dengan marasmus. Sebab dia bukan kurang kalori, dia hanya kurang protein. Okay, yang terakhir ialah riket. Riket ni kita tengok bahagian kaki dia. Okay, dekat bahagian kaki ni tengok bengkok. Tu disebabkan oleh kurang vitamin D. Okay, macam mana kita nak dapat vitamin D? Boleh makan buah-buah dan juga boleh dapat secara semula jadi bila kita kena cahaya matahari waktu pagi. Free je dapat vitamin D. Okey, kita tengok seterusnya konsep pinggan sihat Malaysia. Konsep pinggan sihat ni berkaitan dengan gizi seimbang lah. Macam mana kita nak dapatkan gizi seimbang? So, kerajaan Malaysia, Jabatan Kesihatan ataupun Kementerian Kesihatan, dia mengesyorkan konsep pinggan sihat. Okay, konsep pinggan sihat ni, kalau kita tengok gambar dia ni, suku separuh. Suku yang pertama kita isi dengan karbohidrat. Contoh dia nasi ke, roti ke, ni suku yang pertama. Suku yang kedua kita isi dengan protein. Ikan ke, ayam ke, biasanya daging putih lah lebih baik daripada daging merah. Okey, dan yang ketiga ni ialah separuh. Separuh ni kita isi dengan buah-buahan dan juga sayuran. Sebab tu konsep pinggan sihat Malaysia ni juga dikenali sebagai diet suku separuh. Okey, kita tengok sikit macam mana kita mengaplikasikan konsep pinggan sihat Malaysia ni dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama kita kena makan 3 hidangan utama dalam sehari, iaitu makan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Okay, yang kedua, kita boleh makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Snack yang sihat ni biasa kita ambil buah-buahan lah. Okay, dan yang ketiga, lebihkan pemakanan makanan yang berbiji ring. Yang keempat, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Okay. Yang terakhir, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Okay, bila kita makan makanan yang masak di rumah, kita lebih tahulah apa yang kita masuk dalam makanan tu. Okay, seterusnya kita tengok nilai kalori makanan. Ini nilai kalori makanan. Apa dia nilai kalori makanan? Nilai kalori ni ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan. Bila kita bakar makanan, daripada 1 gram tu kita dapat banyak mana tenaga, itu kita panggil nilai kalori. Jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pembakaran 1 gram makanan. Okey, nilai kalori ni disukat dalam unit kalori ataupun joule. Biasa orang sebut kalori ataupun joule. Unit untuk kalori CAL, unit untuk joule J. Besar. Okey, 1 kalori sama dengan 4.2 joule. Okey,
Okey, dan kalau kita ambil yang nilai besar, 1 kilokalori KCAL sama dengan 4200 Joule. Unit SI bagi nilai kalori ialah Joule per kilogram. Kilojoule negatif 1. Itu ialah unit SI bagi nilai kalori. Okey, macam mana nilai kalori ni diukur dalam makanan? So, nilai kalori ni diukur dengan menggunakan alat yang kita panggil kalorimeter boom. Ni kita tengok alat ni. Ni nama dia kalorimeter boom. Cara dia bekerja, kalorimeter boom ni seperti gambar dekat sebelah ni. Yang mana ni adalah makanan. Dimasukkan makanan dalam ni, dibakar. Dan kita tengok suhu ni meningkat. Suhu ni disebabkan oleh tenaga lah kan. So, kita tahulah 1 gram makanan yang dibakar ni akan menghasilkan berapa banyak tenaga. So, untuk tu kita perlu tahu apa alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori. Alat itu namanya kalorimeter boom. Okey, ni adalah jadual yang kita boleh tengok dalam buku teks. Jadual nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Daripada 7 kelas makanan yang kita tahu, hanya ada 3 kelas sahaja yang akan menghasilkan kalori. Iaitu karbohidrat, lemak dan protein. Okay, kalau tengok lemak, 1 gram lemak akan menghasilkan 16.7 kilojoule kalori. Kalau lemak lagi banyak, 37.6. Protein dia sama dengan karbohidrat 16.7. Lemak yang paling banyak 2 kali ganda daripada karbohidrat dan protein. Sebab tu kita kena kurangkan pemakanan lemak sebab nilai kalori dia tinggi. Okey, yang ni jadual, bukan jadual, rajah 2.3 ni menunjukkan komposisi karbohidrat, lemak, protein dan air dalam beberapa jenis makanan. Ini biasa makanan yang kita makan ni, apa kandungan komposisi karbohidrat, lemak, protein dan air dia. Kalau gula, tengok gula 100% karbohidrat. Okay, kalau daging, dia ada air banyak, lepas tu dia ada protein dan dia juga ada lemak. Kalau minyak sawit ni 100% lah. Kalau beras, tengok dia banyak karbo. Tapi dia ada juga air, protein, lemak, tapi dalam kuantiti yang sedikit lah. Okey, nilai kalori makanan ni ditentukan melalui kuantiti yang saya kata tadi. Ada 3 sahaja kelas makanan yang mengandungi nilai kalori. Yang ada nilai kalori iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Okey, ni jadual 2.2. Menunjukkan makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalorinya. Okey, contoh kalau kita makan nasi. Nasi ni dari kelas karbohidrat kan. Kalau kita makan nasi, 1 gram nasi akan menghasilkan 15.04 kilojoule. Kalau roti putih 10.6 kilojoule. 1 gram roti putih tu 10.6. Kita makan bukan 1 gram. Okey, kalau gula kasar pula 16.5. Banyak. Okey. Seterusnya, kalau minyak sawit, ni awak boleh tengok dalam buku teks tu juga. 38, mentega 31. Seterusnya boleh tengoklah dalam buku teks tu. Okay, kita tengok pula kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okay, selain daripada mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori kita. Okay. Jangan makan terlampau banyak daripada yang diperlukan oleh badan kita. Okay, apa kesan daripada pengambilan jumlah kalori yang tak sepatutnya tu? Banyak penyakit yang akan terjadi disebabkan oleh amalan pemakanan yang tidak sihat, seperti
seperti waktu makan yang tidak sewajar atau tidak sepatutnya. Ni penyakit-penyakit dia kita tengok dengan lebih detail lagi menggunakan jadualnya, lagi senang nampak. Okey, dalam yang ni masalah kesihatan ni kita kena tahu 3 benda. Yang pertama, apa masalah kesihatan tu? Yang kedua, apa punca dia jadinya masalah kesihatan? Dan yang ketiga, kesan daripada masalah kesihatan tu apa yang akan jadi pada kita. Okey, kita tengok masalah yang pertama iaitu obesiti. Obesiti tahu kan? Kegemukan. So, apa punca dia? Sebabnya kita ambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan. Ambil makanan yang tinggi nilai kalori dia secara berlebihan. So, kesan dia boleh menyebabkan risiko untuk mendapat kencing manis. Diabetes mellitus ni ialah kencing manis, arteriosklerosis dan juga tekanan darah tinggi. Kencing manis, salur darah tersumbat dan juga darah tinggi. Okey, masalah yang kedua ialah anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ni individu tu sakit psikologi lah dia ni, mental problem. Keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan badan. Dia dah kurus dah tapi dia risau, dia tu nampak gemuk. Kita panggil dia anoreksia nervosa. Apa kesan dia? Dia boleh menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan lebih teruk lagi mungkin membawa maut. Okey, masalah kesihatan seterusnya ialah arteriosklerosis. Arteriosklerosis sejenis penyakit arteriosklerosis. Tapi nama dia arteriosklerosis, iaitu salur darah dia tersumbat. Okey, punca dia ialah pemendapan kolesterol. Kolesterol terenap pada dinding arteri. Dinding salur darah kita tu ada penempelan kolesterol. So, apa kesan dia? Kesan dia lumen ni lubang arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Ini juga boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Okey, masalah seterusnya ialah diabetes mellitus. Okey, diabetes mellitus ni ialah penyakit kencing manis. Apa punca dia? Punca dia kerana kita mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula. So, kalau ingat kencing manis, gula lah. Okey, dan kesan dia juga boleh menjejaskan penglihatan dan juga masalah buah pinggang. Lagi boleh menyerang sistem saraf. Dan kalau luka lambat sembuh, tu kena cek, mungkin kita ada kencing manis. Okey, dan yang terakhir ialah tekanan darah tinggi. Yang tekanan darah tinggi ni punca dia kerana mengambil makanan yang tinggi kandungan garam. Kesan daripada tekanan darah tinggi ni boleh menyebabkan sakit jantung ataupun stroke. Okey, selain daripada amalan pemakanan yang dah kita tengok sebelum ni, kita tengok lagi dekat sini, itu corak pemakanan masyarakat Malaysia. Corak pemakanan kita ni juga boleh memberi kesan terhadap kesihatan kita. Bukan sahaja kesihatan ni dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tapi juga bergantung kepada corak pemakanan seperti waktu makan dan juga jenis makanan. Jadi kalau kita tengok kat Malaysia ni, terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Jadi kita makan pun tak tentu masa. Kalau kita tengok pinggan sihat tadi, dia makan utama 3 kali lah, pagi, tengah hari, malam. Malam tu ada waktu dia juga, biasanya pukul 7 petang, 7 hingga 8 malam. Tapi
Kalau ada jenis restoran yang makanan segera ni, kita pergi tak tentu masa kan. Okey, seterusnya kalau kita tengok rajah ni ialah kesan makanan segera dan makanan rapu. Ada beberapa kesan daripada makanan segera dan makanan rapu tu. Kalau kita tengok makanan segera ni, dia yang pertama dia mengandungi gula yang berlebihan. Biasa kita tengok air tin, air bergas ni, dia sangat tinggi kandungan gula dia. So, ini boleh menyebabkan obesiti, kerosakan gigi dan juga boleh meningkatkan risiko untuk mendapat kencing manis pada usia yang muda. Okey, yang kedua, dalam makanan segera ni juga biasanya ada pewarna dan pemanis tiruan. Pewarna dan pemanis ni untuk menarik perhatian kita lah. Tengok kek ke, warna-warni tu kita rasa macam menarik je. Tapi apa kesan dia? Dia ni boleh menyebabkan kanser. Okey, dan juga kemandulan. Diabetes mellitus, kencing manis, dan juga boleh merosakkan hati dan ginjal kita. Okey, seterusnya dalam makanan segera ni, makanan rapu ni, jajang-jajang tu, snack-snack tu, cekedis tu, dia tak ada kandungan yang berkhasiat. Kalau tak ada kandungan khasiat, tapi kita duk makan benda tu aja selalu, dia boleh menyebabkan malnutrisi. Okey, dan seterusnya kafein. Dalam minuman bergas juga ada kafein. Kafein ni boleh menyebabkan kerisauan dan juga ketagihan. Dan yang terakhir, dalam makanan segera ni, yang ni kita suka sangatlah beli fries ni. Okay, dia mengandungi garam yang berlebihan. Garam yang berlebihan ni boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga ginjal. Ginjal ni buah pinggang. Okey, jadi kalau kita tengok kebanyakan apa bahan yang ada dalam makanan segera atau makanan rapu ni, dia boleh menyebabkan kerosakan ginjal kita. Rasanya itu sahaja untuk tajuk hari ini, gizi seimbang. Saya harap semua dah jelas dengan penerangan yang saya berikan. Kalau masih tak jelas, boleh rujuk buku teks dengan lebih detail. Kalau tak faham juga, boleh WhatsApp saya, tanya. Okey, siap tonton video ni. Boleh lengkapkan modul pembelajaran yang telah saya bagi pada awak. Tolong lengkapkan sampai ke tajuk hari ini, gizi seimbang. Lepas tu sila jawab soalan latihan yang saya dah berikan pada link. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Berjumpa lagi di sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.